Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, keajaiban dan kehebatan bersedekah. Pengertian sedekah. Sedekah makna pada bahasa ialah kejujuran atau berkata benar. Manakala maksud sedekah ialah sesuatu pemberian secara sukarela kepada golongan fakir miskin atau seseorang tertentu yang memerlukan bantuan. Ia adalah pemberian yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan pahala daripadanya. Dan ia juga pemberian secara sukarela tanpa dibatasi jumlah tertentu dan waktu tertentu. Di dalam Islam, bersedekah dapat membantu mengurangkan kepayahan dan penderitaan golongan yang berkenaan supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik dan sejahtera sesama umat Islam yang lain. Sedekah juga bukan terhad kepada pemberian berbentuk barangan atau kebendaan sahaja, bahkan ia termasuk semua perbuatan yang baik dan berkebajikan, seperti memberi senyuman kepada orang lain, membuang rintangan atau duri atau sampah di tengah jalanan yang mengganggu lalu lintas, berzikir, bertasbih, bertahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendamaikan di antara dua orang berbalah atau bersengketa, menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran, membantu di dalam majlis perkahwinan dan sebagainya. Al-Quran dan hadis Nabi SAW menerangkan tentang kelebihan bersedekah. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW serta kisah-kisah orang yang bersedekah yang menyebutkan tentang kelebihan dan ganjaran pahala bersedekah. Di sini akan disebutkan sebahagian daripadanya. Di antaranya ialah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang bermaksud perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah yang lain, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang bermaksud orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Al-Baqarah ayat 274. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW ada menyebutkan sedekah yang paling besar ialah ketika masa sihat dan di dalam cita-cita untuk menjadi orang kaya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaitu An Abi Hurairah qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati a'zam faqala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhila hatta iza balagat khulquma qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza ala wa qad kana li fulanin. Yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling besar?" Beliau menjawab, "Kamu bersedekah ketika kamu sihat, ketika mana kamu amat memerlukan harta itu, kamu takut menjadi miskin dan angan-angan menjadi kaya. Janganlah kamu menangguhkan sedekah sehingga ajalmu telah sampai di halkum.
sehingga saat itu kamu akan berkata, berikanlah kepada si fulan begini dan kepada si fulan begitu, dan ingatlah sedangkan hartanya ketika itu memang untuk si fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, sedekah yang paling afdal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iaitu an Sa'd bin Ubadah qala qultu ya Rasulullah ayu sadaqati afdal qala saqyul ma'i, yang bermaksud dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Beliau menjawab, memberi air. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian pada setiap hari malaikat berdoa kepada orang yang bersedekah dan orang yang tidak bersedekah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang bermaksud, Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, iaitu bakhil. Hadis riwayat Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hukum bersedekah. Hukum bersedekah adalah sunat, akan tetapi sedekah ada kalanya haram dan ada kalanya menjadi wajib. Wajib bersedekah apabila seseorang berjumpa dengan orang yang sangat kelaparan, sedangkan orang yang bersedekah itu mempunyai makanan yang lebih daripada apa yang diperlukan pada masa tersebut. Dan sedekah menjadi haram jika seseorang yang bersedekah itu mengetahui dengan pasti atau yakin bahawa penerima barang yang disedekahkan itu digunakan untuk tujuan perkara yang haram atau perkara maksiat. Seterusnya, sebaik-baiknya harta atau sesuatu barang yang hendak disedekahkan ialah, yang pertama, hendaklah harta atau sesuatu perkara yang hendak disedekahkan itu adalah dari harta yang baik dan diperolehi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang salah. Yang kedua, hendaklah sesuatu harta itu adalah di luar keperluan asas seseorang itu dan keluarganya. Ini kerana jika menyedekahkan sesuatu yang dia sendiri menggunakannya atau memerlukannya, akan menimbulkan perkara yang tidak baik. Orang yang sentiasa bersedekah ialah orang yang memiliki hati yang bersih dan mempunyai keikhlasan serta keimanan yang baik dan kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya jika mempunyai harta yang banyak tetapi bakhil dalam bersedekah? Bahkan orang yang banyak bersedekah tidak berkurang pun harta mereka dengan sebab bersedekah. Seterusnya, siapakah yang boleh menerima sedekah? Orang yang boleh atau berhak menerima sedekah tidak memiliki syarat-syarat tertentu dan boleh diberikan kepada sesiapa sahaja. Bahkan yang sebaiknya, mulailah sedekah kepada ahli keluarga yang miskin atau yang mudahnya kepada seseorang yang berhak menerima zakat. Kerana orang yang boleh menerima sedekah adalah luas berbanding dengan orang yang berhak menerima zakat. Contoh golongan yang berhak menerima sedekah di antaranya ialah, yang pertama, orang yang di bawah tanggungannya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairus sadaqati ma kana an zahri ghina wabda biman ta'ulu. Yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah adalah harta yang lebih daripada hajat keperluan diri sendiri, dan mulakan sedekah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, kepada kaum keluarga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu lahu ajrani, ajrul qarabati wa ajrul sadaqati. Yang bermaksud mendapat dua pahala, pahala kerana berbuat baik kepada keluarganya dan pahala sedekah. Hadis riwayat Muslim.
Yang ketiga, kepada anak-anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu An Sahl bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini, wa asyara bi usbu'aihi, yakni as-sababata wal wusta. Yang bermaksud dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung nafkah anak yatim itu di dalam syurga seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan dua jarinya, iaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Yang keempat, kepada orang miskin atau kepada orang yang susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu as-sadaqatu al-miskini sadaqatun, yang bermaksud sedekah kepada orang miskin hanya satu sedekah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kelima, kepada ibu tunggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah aw kallazi yasumun nahara wa yaqumul laila, yang bermaksud orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang selalu berpuasa siang hari dan selalu solat malam pada malam harinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, kepada orang kafir, iaitu orang yang tidak menentang Islam. Dan yang ketujuh, kepada haiwan ataupun binatang. Seterusnya, kesan-kesan daripada bersedekah ada 7 kebaikan, iaitu yang pertama, sedekah boleh membebaskan seseorang daripada kesusahan dan kepayahan. Yang kedua, bersedekah boleh mengubati seseorang yang sakit. Yang ketiga, bersedekah dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sedekah boleh memelihara atau menjaga seseorang. Yang kelima, sedekah boleh mewujudkan kasih sayang di antara insan. Yang keenam, sedekah boleh melembutkan hati seseorang. Dan yang ketujuh, sedekah boleh menambahkan keberkatan umur seseorang. Seterusnya, kisah orang yang bersedekah. Di antara kisah orang-orang yang bersedekah iaitu kisah pertama, memberi roti kepada si pengemis. Daripada Ibnu Hazim, daripada ayahnya, beliau berkata, pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha sedang berpuasa, dan pada ketika itu beliau mempunyai 2 keping roti untuk berbuka puasa. Tiba-tiba datang seorang pengemis dan beliau menyuruh pembantunya memberikan sekeping roti. Lalu pembantunya merasa keberatan untuk memberikan roti kepada si pengemis tersebut. Lalu Aisyah radhiyallahu anha segera memberikan sendiri roti kepadanya dari sebelah tabir. Pembantunya pun bertanya, dengan apa anda berbuka puasa nanti? Kemudian apabila sampai waktu petang, datanglah seseorang dan mengetuk pintu. Aisyah bertanya siapa? Orang itu menjawab, saya adalah utusan keluarga si fulan. Aisyah berkata kepada pembantunya, jika dia seorang hamba, suruhlah dia masuk. Ternyata utusan tersebut membawa kambing bakar dengan roti di atasnya. Maka Aisyah pun berkata kepada pembantunya, lihatlah banyaknya roti yang ada sekarang dan lebih baik dari rotimu tadi. Padahal sebelum ini mereka tidak pernah memberikan apa-apa hadiah kepadaku. Kisah yang kedua, sembuh dari penyakit dengan memberi minum. Ibnu Al-Mubarak pernah diminta oleh seseorang tentang luka yang dialaminya yang mengeluarkan nanah dan darah sudah sekian lama. Orang tersebut telah mengubatinya dengan pelbagai cara, namun tidak sembuh juga. Maka Ibnu Mubarak menjawab, pulanglah dan galilah sumur di kawasan orang yang memerlukan air. Aku berharap keluar mata air di kawasan itu dan darahmu segera berhenti mengalir. Maka lelaki itu pun segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Ibnu Mubarak, dan disebabkan itu dia pun sembuh daripada penyakit yang dideritainya. Seterusnya, kisah yang ketiga, keberkatan bersedekah kepada orang yang tidak diketahui. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki berkata, aku pasti akan bersedekah. Lalu dia keluar dengan membawa sedekahnya dan ternyata jatuh ke tangan seorang pencuri. Keesokan paginya, orang-orang ramai membicarakan bahawa dia telah memberikan sedekahnya kepada seorang pencuri. Mendengar hal itu, orang itu berkata,
Ya Allah, segala puji bagimu, aku pasti akan bersedekah lagi. Kemudian dia keluar dengan membawa sedekahnya, lalu ternyata jatuh ke tangan seorang penzina. Keesokan paginya, orang-orang ramai membicarakan bahawa dia malam tadi memberikan sedekahnya kepada seorang penzina. Maka orang itu berkata lagi, Ya Allah, segala puji bagimu, ternyata sedekahku jatuh kepada seorang penzina. Aku pasti akan bersedekah lagi. Kemudian dia keluar lagi dengan membawa sedekahnya, lalu ternyata jatuh ke tangan seorang yang kaya. Keesokan paginya orang-orang kembali membicarakan bahawa dia memberikan sedekahnya kepada seorang yang kaya. Maka orang itu berkata, Ya Allah, segala puji bagimu, ternyata sedekahku jatuh kepada seorang pencuri, penzina dan orang kaya. Setelah itu orang tadi bermimpi dan dikatakan padanya, Adapun sedekah kamu kepada pencuri, mudah-mudahan dapat mencegah si pencuri dari perbuatannya. Sedangkan sedekah kamu kepada penzina, mudah-mudahan dapat mencegahnya berbuat zina kembali. Dan sedekah kamu kepada orang kaya, mudah-mudahan dapat memberikan pelajaran baginya agar menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Banyak lagi kisah-kisah keajaiban dan kehebatan orang yang bersedekah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bolehlah membaca buku yang berkaitan dengan sedekah. Seterusnya, cara sedekah yang terbaik, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya. Yang pertama, sedekahlah walaupun sedikit. Yang kedua, bersedekah dengan harta yang baik atau dengan harta yang halal. Yang ketiga, jangan mengungkit, menghina dan mencaci dalam bersedekah kepada seseorang. Yang keempat, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui sedekah yang diberikan. Yang kelima, sedekah ketika masa sihat. Sekian, wallahu alam.